Syria adalah sebuah negara Timur Tengah dengan garis pantai Laut Mediterania di sebelah timur. Ia berkongsi sempadan laut dengan Cyprus dan bersempadan dengan Iraq, Palestin, Jordan, Lebanon dan Turki. Syria adalah negara yang kebanyakannya beragama Islam dengan Syiah Alawit menyumbang 12% daripada penduduk dan Arab Sunni menyumbang 74%. Syria merupakan tapak kepada pelbagai tamadun awal. Ia menjadi pusat kuasa dan tamadun Islam dari abad ke-7 dan wilayah Empayar Osmaniyah pada tahun 1516. Pada akhirnya, Syria dipengaruhi oleh pemberontakan besar yang bermula di Tunisia. Protes anti-kerajaan tercetus pertama kali di wilayah selatan Daraa pada Mac 2011. Penunjuk perasaan menggesa pemansuhan undang-undang darurat yang menyekat pihak yang membenarkan penangkapan tanpa tuduhan, pengesahan parti politik dan penyingkiran pegawai tempatan yang korup. Demonstrasi dan pergolakan ganas merebak ke seluruh Syria dan akhirnya membawa kepada perang saudara berskala penuh yang melibatkan kuasa serantau dan antarabangsa. Demonstrasi Antaranya, pengurangan sokongan kerajaan kepada golongan miskin, hak asasi manusia di Syria telah dikritik oleh organisasi global, pihak berkuasa memenjarakan aktivis hak asasi manusia dan pengkritik kerajaan, kriminasi terhadap wanita dan etnik minoriti berlaku dari semasa ke semasa. 2011, kerajaan cuba menghalang demonstrasi awam bagi menyokong sekumpulan remaja yang ditahan kerana melukis grafiti anti kerajaan di Daraa. Dalam tempoh 2 bulan, Turki telah membuka kamp pelarian dan menurut agensi pelarian PBB, kawasan yang paling terjejaki Syria adalah Idlib. Dan pada pertengahan Februari 2020, bilangan pelarian di kawasan itu meningkat lebih daripada 100,000 dalam masa kurang daripada seminggu. Kira-kira 6.8 juta rakyat Syria di Syria adalah pelarian dan 6.7 juta lagi kehilangan tempat tinggal. Ini bermakna sejumlah 13.5 juta rakyat Syria telah dipindahkan secara paksa, merangkumi lebih separuh daripada penduduk negara tersebut. Pusat penjagaan kesihatan, sekolah, hospital, kemudahan awam dan sistem bekalan air serta sanitasi telah rosak dan musnah. Tanda tempat bersejarah dan pasar yang dahulunya sibuk telah runtuh. Peperangan memutuskan hubungan sosial, komersial yang menghubungkan jiran dan juga komuniti. Dianggap sebagai satu ancaman kerana pendatang yang di mana secara langsung akan memberi cabaran kepada identiti negara yang menerima melalui bahasa, budaya dan agama yang jelas berbeza. Contoh, Muslim Eropah yang beragama Islam merupakan kumpulan pendatang terbesar iaitu bukan penduduk asal di Eropah. Negara-negara dengan penduduk Islam terbesar di Eropah antaranya iaitu Itali dengan purata 1 juta penduduk Muslim. Perkembangan definisi keselamatan yang merangkumi sektor ekonomi telah membawa perhatian kepada peningkatan dalam cabaran ekonomi disebabkan oleh imigrasi. Pelarian dan pencari suaka dianggap mengancam ekonomi sesebuah negara. Misalnya, permintaan yang tinggi terhadap perumahan menyebabkan berlakunya inflasi dalam kadar penyewaan rumah yang membebankan kepada penduduk dan pelarian. Selain itu, wujudnya persaingan untuk mendapatkan barang keperluan antara penduduk dan pelarian. Strategi tentera IS yang telah menyamar sebagai pelarian Syria secara tidak langsung sedikit sebanyak telah mencetuskan sentimen Islamofobia. Sentimen tersebut membuka peluang kepada kumpulan radikal anti-Islam untuk menyalahkan masyarakat Islam sebagai punca penyebaran ideologi radikal terhadap aktiviti keganasan. Pergolakan yang berlaku di negara Syria telah menyebabkan rakyatnya sendiri lari daripada negara asal. Hal ini telah menimbulkan implikasi terhadap negara penerima, misalnya beberapa buah negara Eropah terutamanya Turki dan sedikit sebanyak mampu mengancam keselamatan negara penerima. Kesimpulannya, pelarian Syria ini seharusnya dibendung dan dikawal oleh pihak yang berwajib serta memperketatkan lagi undang-undang dan keselamatan negara serta menyediakan framing yang sah agar tidak berlakunya sebarang penyelewengan atau kemudaratan terhadap negara yang menerima golongan pelarian ini. Justru itu, sikap saling kerjasama antara pelbagai pihak amatlah penting
bagi menjamin keselamatan dan keselamatan negara daripada diancam oleh negara luar.